Assalamualaikum, nama saya Nurfazila binti Muhammad Nasir, nombor metrik 266169. Pengenalan tugas saya, Nurfazila binti Muhammad Nasir, nombor metrik 266169 dari grup AA Melaka. Tenaga pengajar adalah Puan Hamidah binti Ramlan dan tajuk tugasan perdagangan antarabangsa. Untuk pengenalan, kita ada beberapa poin penting adalah saling kebergantungan, iaitu membentuk sistem pasaran yang saling kebergantungan ekonomi sesebuah negara melalui pelbagai kegiatan yang mampu membangunkan ekonomi negara, terutamanya Malaysia. Di antara lainnya, sebagai alat pengukur pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai alat pengukur kepada prestasi pembangunan ekonomi sesebuah negara. Seterusnya adalah permintaan pasaran penjana ekonomi. Pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang dapat memenuhi permintaan pasaran akan menjana pertumbuhan ekonomi yang pesat berkembang. Kekuatan dan kestabilan ekonomi dibina daripada dalam imbangan perdagangan penting untuk pertumbuhan ekonomi sesebuah negara, seperti sumber ekonomi yang terdedah dengan perdagangan luar. Kita beralih kepada definisi perdagangan antarabangsa. Terdapat beberapa poin penting, antaranya adalah aktiviti melepasi sepadan negara. Perdagangan antarabangsa adalah aktiviti menjual, membeli, berdagang barangan dan perkhidmatan yang melepasi sempadan negara. Lepas itu, kegiatan perdagangan melalui pelbagai pihak. Kegiatan perniagaan yang dijalankan antara individu, organisasi maupun kerajaan sesebuah negara dengan negara yang lain. Urusan pergerakan pelbagai pihak. Merangkumi urus niaga pergerakan barangan, perkhidmatan, hak cipta, paten, tanda perdagangan, pelaburan, modal, pemindahan teknologi, kaki tangan, maklumat dan ataupun data serta penyeliaan para pekerja. Dia terdapat 5 teori dalam perdagangan antarabangsa, iaitu teori kelebihan mutlak, teori kelebihan berbanding, teori perdagangan, teori kekitaran hayat, dan teori perdagangan skala ekonomi dan graf pengalaman. Permintaan sektor pelancongan dalam perdagangan antarabangsa. Yang ingin saya perkongsikan adalah di sini adalah pastikan ekonomi berkembang. Pelbagai sektor di Malaysia dibangunkan bertujuan untuk memastikan ekonomi berkembang dengan baik. Ekonomi menjadi perlahan, pertumbuhan ekonomi menjadi perlahan disebabkan oleh pengucupan ekspor dan beransur pada fasa pemulihan bermula pada tahun 2002. Dasar perdagangan yang kekal. Dasar berkaitan perdagangan kekal sebagai sebahagian strategik pembangunan ekonomi Malaysia. Pencapaian baik sektor pelancongan. Industri pelancongan Malaysia menunjukkan pencapaian yang baik seperti mana yang ditunjukkan berdasarkan laporan pertumbuhan ketibaan pelancong dan perolehan pelancongan. Seterusnya, kedatangan pelancong dirangsang oleh pelbagai faktor lain yang kecenderungan bagi mengadakan perjalanan. Bayaran perkhidmatan memberi kesan yang sama. Semakin tinggi bayaran perkhidmatan, semakin tinggi rintangan yang dihadapi oleh pelancong untuk mengadakan sesuatu perjalanan. Kualiti perkhidmatan semakin tinggi, kualiti perkhidmatan yang ditawarkan semakin rendah rintangan untuk mengadakan perjalanan ke destinasi tersebut, kerana ia akan meningkatkan permintaan dalam sektor pelancongan dalam perdagangan antarabangsa. Kategori pelancongan perniagaan terdiri daripada mereka yang mengadakan perjalanan atas urusan perniagaan dan masa yang sama permintaan destinasi pelancongan sebagai aktiviti sampingan. Kita beralih kepada slide yang seterusnya adalah masalah sektor pelancongan dalam pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19. Di sini saya himpunkan beberapa permasalahan sektor pelancongan dalam pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19. Pertama adalah berlakunya pandemik COVID-19. Negara mengalami kemerosotan dalam pelbagai sektor, mahupun pertanian, mahupun perindustrian, mahupun pelancongan. Yang kedua, ramai pekerja kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan, kehilangan ahli keluarga, jiran tetangga dan sahabat handai. Dari segi sumber pencarian, dari segi kesihatan yang sehingga mengakibatkan kematian. Dan poin seterusnya adalah pandemik COVID-19 yang berlaku di dunia memberi impak yang besar terhadap proses kerja bagi setiap sektor ekonomi termasuk industri pelancongan.
Poin yang keempat adalah sektor pelancongan membantu dalam pertumbuhan ekonomi negara dalam memastikan setiap perkhidmatan yang disediakan mencapai kos, masa dan kualiti yang ditetapkan. Poin yang kelima, sektor pelancongan dihentikan berikutan semua pintu masuk negara ditutup oleh semua pelancong luar, menunjukkan masalah yang dihadapi oleh sektor pelancongan semasa dalam pasca COVID-19. Dan yang keenam adalah perdagangan antarabangsa dalam sektor pelancongan jatuh dan ramai pekerja kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan mereka. Okey, pasca COVID-19 telah mengubah trend percutian pelancongan, iaitu dia lebih inklusif, di mana sektor pelancongan lebih inklusif dan mempunyai ketahanan yang kukuh perlu diterapkan. Permintaan yang kian mengubah coraknya mempengaruhi peluang dan risiko untuk masa hadapan sektor pelancongan. Okey. Seterusnya adalah percutian keluarga. Percutian keluarga, di mana percutian bersama keluarga dan kenalan menjadi keutamaan bagi mereka yang telah lama tidak berhubung dan berjauhan untuk tempoh masa yang agak lama, memandangkan suatu COVID-19 dan satu arahan untuk tidak keluar rumah dikuatkuasakan oleh kerajaan. Jadi kita tambah kepada pasca COVID-19 telah mengubah trend percutian negara. Percutian pelancongan. Okey, trend percutian berubah. Situasi pasca COVID-19, trend percutian telah mengubah corak perdagangan antarabangsa melalui permintaan pelancongan. Okey, percutian ke luar negara diragui. Percutian ke luar negara masih diragui akan keselamatan dan tahap persekitaran negara luar menyebabkan kekurangan permintaan untuk sektor pelancongan antarabangsa. Seperti yang kita tahu, negara China masih dilanda COVID-19 yang semakin tinggi, kesnya dari hari ke hari telah meningkat naik. So membuatkan aktiviti pelancongan ke luar negara mendapat dia telah mengubah trendnya untuk mereka lebih dan selamat untuk menghabiskan percutian mereka di dalam negara sendiri. Cara bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini memerlukan cara penyelesaian adalah dengan mempromosikan pelancongan dengan melibatkan pelbagai pihak. Okey, pertamanya, inisiatif untuk memperkukuh pemulihan sektor pelancongan memanfaatkan pemain industri secara kreatif. Okey, dan seterusnya adalah penglibatan daripada pelbagai pihak yang mempunyai latar belakang khususnya ahli akademik serta pertumbuhan bukan kerajaan, di mana bermaksud menjadi kewajipan semua pihak, semua badan, semua NGO yang berkaitan dengan kerajaan maupun tidak bersama-sama menggembling bahu untuk mempromosikan, meningkatkan, memulihkan pertumbuhan ekonomi negara kita dalam sektor pelancongan sekalipun. Tidak mengira daripada pelbagai kemahiran, pelbagai latar belakang yang khusus dari segi akademik maupun dari segi latar belakang yang berbeza. Semua memainkan peranan bagi mempromosikan sektor pelancongan negara kita. Usaha kerajaan melaksanakan diskaun, voucher dan rebate penginapan, pakej pelancongan, kraft tangan dan karya seni adalah langkah kerajaan untuk menarik para pelancong hadir ke negara kita. Perlibatan industri perhotelan dalam usaha mengetengahkan produk kraft tangan tempatan khususnya dari aspek hiasan dalaman hotel. Penglibatan semua pihak mempromosikan sektor pelancongan dengan menawarkan perkhidmatan pelancongan yang menarik kepada negara luar. Promosi dan permasalahan perlu lebih memfokuskan kepada negara-negara bukan penyumbang utama kepada pasaran pelancong utama seperti Amerika Syarikat dan Kanada. Dan seterusnya adalah melalui dengan mengerusi atau kita mengaplikasikan dengan cara bergotong royong membina semula sektor pelancongan negara kita. Okey, yang pertama, menghasilkan produk-produk pelancongan yang berkualiti memandangkan ia semakin mendapat tempat di hati para pelancong. Kedua, sektor pelancongan masih mempunyai masa depan yang cerah sekiranya semua pihak berganding bahu dan bersemangat memperjuangkan industri pelancongan.
Sektor pelancongan masih mempunyai masa depan yang cerah sekiranya semua pihak berganding bahu dan bersemangat memperjuangkan industri pelancongan. Semua pihak harus menambah nilai mutu perkhidmatan serta pakej pelancongan yang lebih menarik, komprehensif dan kompetitif. Semua pihak memainkan peranan yang penting masing-masing dalam penggerak industri pelancongan negara dalam usaha melaksanakan transformasi pelancongan yang mampan, dan diakhiri dengan tanpa pergerakan konsep pelancongan tidak akan sempurna dan tidak mampu menjana pertumbuhan ekonomi negara. Slide yang seterusnya adalah analisis kemungkinan. Prospek perdagangan Malaysia berdepan cabaran ekonomi global yang lemah. Di sini saya akan menerangkan beberapa poin-poin penting dalam prospek perdagangan Malaysia berdepan cabaran ekonomi global yang lemah. Okey, yang pertama kita lihat kepada impak pandemik yang dihadapi Malaysia memberi kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh sesebuah negara untuk mengharungi pelbagai rintangan dan cabaran sehingga ia berjaya menarik daripada kemerosotan yang berlaku di sebuah negara. Sesebuah negara saling berhubung antara satu sama lain melalui aktiviti perdagangan, import dan ekspor barangan dan perkhidmatan yang menjadikan dengan berlakunya impak daripada pandemik COVID-19 yang sangat besar sehingga mengakibatkan penurunan permintaan dan penawaran, terutamanya disebabkan oleh gangguan bekalan, pengeluaran dan rantaian perdagangan. Pertumbuhan ekonomi global yang perlahan berpunca daripada tindakan susulan bank pusat yang mengetatkan dasar monetary dan menjangkakan bahawa jumlah perdagangan global menurun. Prospek perdagangan mungkin mengalami ketirisan yang teruk akibat daripada pertumbuhan global yang lemah, memandangkan risiko penurunan daripada inflasi global yang lebih tinggi. Dasar ekonomi bersifat pelindung pada 2 tahun terakhir, COVID-19 telah mengganggu kestabilan rantaian bekalan, terutama apabila pihak kerajaan menutup sempadan. Dan diakhiri dengan dasar monetary yang diperketatkan boleh menimbulkan tekanan keuangan sehingga tercetusnya kemelesetan pada tahap global bagi tahun 2023 yang akan datang. Slide yang seterusnya adalah cadangan menubuhkan mekanisme kerjasama monetary antarabangsa. Dengan mewujudkan mekanisme kerjasama monetary antarabangsa bagi menangani pelbagai isu ekonomi seperti cengkaman inflasi yang melanda dunia. Cadangan perubahan mekanisme tersebut bertujuan untuk membina sistem yang lebih efektif, adil dan mampu mengimbangi keperluan pembangunan sejagat. Dengan mewujudkan mekanisme kerjasama monetary antarabangsa bagi menangani pelbagai isu ketirisan ekonomi yang berlaku akibat pandemik COVID-19. Pengertian sebenar krisis ekonomi apabila berlakunya KDNK yang merosot secara mendadak, kebangkrapan dan kadar pengangguran meningkat serta memberi kesan terhadap taraf hidup keseluruhan penduduk. Itu dinamakan krisis ekonomi. Operasi monetary dipacu oleh pasaran wang dan pertukaran asing yang sedang rancang aktiviti pengantaraan. Pengertian sebenar krisis ekonomi apabila berlakunya KDNK. Cadangan untuk menumbuhkan mekanisme kerjasama antarabangsa, kerjasama monetary antarabangsa. Kerajaan Malaysia boleh menggesa kepada Kesatuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Seterusnya adalah keputusan dasar monetary domestik seharusnya selaras dengan realiti dan keperluan negara yang membangun untuk proses pemulihan ekonomi dunia. Seterusnya adalah sifat negatif yang hanya mementingkan diri tanpa mengendahkan pihak lain dan membuktikan dan menimbulkan ketidakpercayaan dalam menjalinkan jalinan kerjasama antarabangsa. Dan slide saya diakhiri dengan kesimpulan. Ekonomi domestik. Perdagangan antarabangsa dan dasar perdagangan penting kepada ekonomi domestik dalam mempengaruhi kehidupan.
Daya tarikan. Malaysia perlu meningkatkan daya tarikan kepada pelabur dan pengusaha agar dapat memperluaskan urusan di antara negara lain. Dasar liberal. Malaysia seharusnya mengamalkan dasar liberal yang boleh menggalakkan sektor swasta agar lebih bersedia untuk menghadapi risiko. Seterusnya adalah penjenamaan semula. Dalam industri pelancongan, penjenamaan semula Malaysia sebagai destinasi pelancongan utama. Dan di akhirnya, platform digital. Platform digital bagi tujuan mempromosikan produk dan perkhidmatan pelancongan dengan meningkatkan akses pelancongan ke Malaysia. Sekian pembentangan daripada saya, Nurfazi, dan Terima kasih.